Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke channel Amirah Zahra. Topik kita pada kali ini dalam bidang ulum Al-Quran, iaitu perbincangan mengenai Al-Quran. Pertama, kita lihat apa pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal daripada perkataan qara'a, iaitu bacaan ataupun qira'at. Manakala dari segi istilah, Al-Quran bermaksud kalam Allah yang bermukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril di dalam bahasa Arab yang ditulis dalam beberapa mushaf bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Seterusnya kita lihat pula nama-nama lain bagi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Dinamakan Al-Quran kerana ia dibaca secara lisan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Di dalam ayat ini ada disebut kalimah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul. Kedua, Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Kitab, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Nama Zalikal Kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Yang ketiga, Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, yang bermaksud membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Ini dapat dilihat dalam surah Al-Furqan ayat pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yakni Muhammad untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Keempat, Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Zikr, yakni peringatan. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Dan Al-Quran juga disebut sebagai At-Tanzil, yang bermaksud yang diturunkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi, Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah, Tuhan sekalian alam. Seringkali kita dengar Al-Quran disebut sebagai kitab suci. Apa sebabnya? Kerana Al-Quran terpelihara daripada segala kesalahan dan kesilapan. Antara ciri-ciri Al-Quran sebagai kitab suci adalah suci daripada campur tangan manusia. Yang kedua, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Tiada satu pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, isi kandungannya tidak bertentangan antara satu sama lain. Seterusnya,
Al-Quran juga terpelihara daripada sebarang penyelewengan. Yang seterusnya, Al-Quran hendaklah dibaca dengan hukum tajwid yang betul. Dan membaca Al-Quran dengan hukum tajwid yang salah adalah berdosa. Seterusnya, isi kandungannya hendaklah difahami dan diamalkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menyentuhnya dalam keadaan berwuduk. Seterusnya, kita lihat apa perbezaan Al-Quran dan juga hadis. Beza yang pertama, Al-Quran adalah lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala hadis lafaz dan makna daripada Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama, sedangkan hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Perbezaan yang ketiga, kita boleh lihat Al-Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, manakala hadis merupakan perbuatan, perkataan dan pengakuan Rasulullah SAW. Perbezaan yang keempat, untuk memegang Al-Quran disyaratkan berwuduk, tapi untuk memegang hadis tidak disyaratkan untuk berwuduk. Dan yang terakhir, Al-Quran dibaca dalam solat, manakala hadis tidak boleh dibaca dalam solat. Seterusnya, kita lihat pula adab membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, kita hendaklah niat dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaklah dalam keadaan berwuduk. Yang ketiga, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi dan bersih. Dan yang keempat, berpakaian bersih dan menutup aurat. Adab semasa membaca Al-Quran. Yang pertama, memulakan bacaan dengan ta'awuz untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membaca dengan tartil dan bertajwid. Dan yang ketiga, dibaca dengan talaki dan musyafahah supaya kita dapat bacaan yang betul. Yang keempat, menghayati isi kandungan Al-Quran. Dan selepas membaca Al-Quran, kita diajar untuk menutup Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, hendaklah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, membawanya dengan penuh hormat. Dan yang keempat, hendaklah sentiasa mematuhi ajaran Al-Quran. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.